MJ katnya. Wih, bibi. Mantap bang. Leg bass. Oh, strike. Oh, strike. Size. Oh, bibi. Bibi kasar, bibi kasar. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semua kawan-kawan. Alhamdulillah hari ni berpeluang dapat turun casting. Kalau korang tengok kawasan ni mungkin korang dah biasa dah kenal. Ini sungai, salah satu sungai kat Semporna ni lah. So, aku hari ni main game full casting. Biasanya kalau petang aku akan keluar Magic. So hari ni aku akan main full casting lah. Sebab rindu lah. Strike casting tu lebih menyeronokkan. So tadi aku nak angkat barang dah dari semua. Aku naik dengan macam biasa, tekong Abang Najim. So tengoklah macam mana hari ni. Sebab pagi ni cuaca mendung, grimis-grimis. Biasanya pagi-pagi macam ni susah nak cakap. So tengoklah hari ni hasil macam mana. Mudah-mudahan ada strike. Itu yang paling penting. Jadi sebelum bertolak kita pakai dulu life jacket. Sebelum ni kalau kau tengok aku pakai jenis foam. Bukan sebab apa, sebab rata-rata bila aku nak beli yang jenis inflatable ni, seller tak dapat post dia punya gas. Jadi itu je jadi masalah sebenarnya, aku tak pakai sebelum ni. Jadi baru-baru ni aku tanya seller, dia kata boleh juga post tapi dia kata apa, tanpa gas. So aku cari seller kat sini ada, so syukurlah. So ingat guys, apa-apa pun safety first, pakai life jacket. Terutama kalau kita main casting sebab boat kecil kan. Let's go. Kita sampai spot pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan dengan top water. Okay, untuk trip kali ni, permulaan sekali aku gunakan gewang top water. Okay, sebab sebelum ni kalau kau tengok video-video sebelum ni, aku kurang menggunakan top water kat sungai ni. Sebab berdasarkan dengan orang kata, aku tanya dengan orang-orang lama yang casting kat sini, sungai ni memang susah nak kena top water. Ada juga satu artikel ditulis oleh Cikgu Zaidi, dia buat pakai popper. Tapi aku sendiri belum pernah merasailah pengalaman kena top water. Jadi hari ni, pagi ni, aku cuba untuk gunakan top water untuk lesenkan gunakan pensel ataupun popper lah dekat sungai ni. Sebab kalau kita tengok di mana-mana padang pancing, kalau kita nak main top water, waktu pagi adalah golden hour untuk kita main permainan gewang-gewang permukaan. Sebab ini adalah feeding time untuk ikan-ikan menyambar pergerakan-pergerakan atas air lah, terutama bagi ikan predator. Pokok melintang tu ada bangkai di situ, baling situ. Sini? Mana tahu dia tambah. Kalau dia ada lah. Jadi aku pun teruskanlah dengan aku punya azam pagi ni. Aku nak gunakan top water, aku nak try juga macam mana pun strike guna top water. Jadi aku pun cekal lah kas demi kas guna top water. Tapi at the same time Abang Najim tekong dia gunakan gewang selam macam biasalah, gewang selaman. Dia orang dia dah lama kat sungai ni, jadi dia terus guna gewang selam lah. Cuma aku ni suka, aku kata nak dapatkan feel meletup top water ni, sebab aku tak pernah kena dekat sungai yang aku mancing ni. Jadi tengah aku syok, tiba-tiba strike. Abang Najim dah strike, aku sangkut. Tu masuk celah kayu. MJ agaknya. MJ agaknya lah. Wih, bibi. Pembukaan. Mantap bang. Leg bass. Strike pula Abang Najim. Strike black bass pula tu. Strike pembukaan pagi tu adalah black bass. Walaupun saiz dia kecil, tapi black bass ni boleh katakan satu lesen yang besar lah. Terutama kalau kita main di Sungai Muara. Macam aku ni beruntung, aku berada di pantai timur Sabah. Black bass ni boleh katakan agak mudah didapati dekat sungai-sungai estuary yang aku mancing lah.
Jadi landed dah Abang Lajim black bass. Tapi biasalah geng, kalau kita ni sebagai pemancing yang kata normal lah, macam mana kalau kau tengok orang pakai gewang, contoh kita pakai top water, ikan tak makan. Tengok orang pakai gewang selam, gewang crank makan. Maksudnya ikan waktu tu nak gewang crank lah kan. Jadi secara kata fitrah pemancing ni, aku pun tukarlah gewang crank, tak pakailah dah top water. Hai, dia tak nak top water ke? Jadi lepas tu pun aku pun pakailah crank, tak pakailah top water, tinggal tak tepi top water tu. Aku pun pakai crank, kas, namun tidak ada sambaran. Sebab pada aku punya pada aku punya hemat, dia apa? Black bass ni biasanya kalau dia saiz juvenile, dia bergerak secara berkumpulan. Dia akan kata satu kawasan, satu lubuk tu dia akan tinggal banyaklah, banyak berkumpulan. Jadi dengan harapan aku pakai crank juga untuk kawan dia lain sambut, tapi still tak ada juga. Lepas tu tak lama lepas tu, kami kejap je lepas pada strike tu, mungkin dalam 20-30 kali kas lepas tu, hujan dah start turun. Hujan start turun, langit mendung. Sebab daripada pagi dah langit memang mendung, memang dah kata gelap mendung. Okay, untuk pengetahuan korang, kebiasaannya kalau kita main di muara lah, kebiasaannya muara ni dia sedikit kata dia agak sukar untuk kita fahami. Ikannya lagi susah sebenarnya nak bagi dia bantai gewang, sebab dia lebih cerewet, lebih rumit. Cuaca, pergerakan air, tinggi air, apa tu warna air, suhu air, semuanya mainkan peranan kalau kita main muara ni. Sebab itu main muara is lebih challenging, lebih mencabar. Susah sebenarnya nak strike kat muara ni. Sebagai yang kata caster, kita kena cubalah. Kita kata lebih baik mencuba daripada duduk saja kan. Jadi waktu pun dah mendung, kami pun kas juga kakak sampailah hujan turun. Okey, ini aku nak pesan kepada kawan-kawan. Kalau hujan turun, kalau renyai-renyai okey lagi. Tetapi kalau hujan turun lebat berserta dengan ribut petir, ini paling penting, ribut petir, tolong jangan memancing. Sebab kebiasaannya rod kita pakai ni adalah rod bersifat apa? Dia punya material carbon. Rod sekarang ni kebanyakan pakai carbon kan. Jadi ia adalah penyalur arus elektrik. Jadi bila hujan lebat, lebih baik kita terus balik, terus balik ke jeti, ke pangkalan. Jangan juga kita berteduh di bawah-bawah pokok, sebab pokok juga menjadi salah satu tempat sasaran untuk petir menyambar. Jadi selepas hujan berhenti, hujan tak lama, hujan sekejap je, hujan berhenti, kami decide untuk pergi ke sungai yang lain untuk cari air yang lebih jernih lah. Sebab sungai yang kami main tu semakin lama semakin keruh keadaan dia. Jadi Tekong decide untuk pergi keluar sikit untuk main ke sungai yang lebih jernih, untuk try lah cast dekat mana-mana reba-reba yang berpotensi. Ada. Come on. Di manakah kamu? Wahai si MJ. Ini strike. Dan ternyata strike Tekong kita seekor MJ kecil lah, MJ juvenile. So berjaya jugalah kami dapat MJ kecil tu, dan selamat dilepaskan sebab saiz dia tak capai piawaian lagi. Kecil sangat baru release lah. Ya. Kalau si Imran ini jalan dulu. Kalau aku besar begini memang aku relax. Yalah, kecil sangat. Baru belajar hantam gewang tu. Okey, selepas Abang Lajim strike, kalau korang tengok pada kawasan ni, ini adalah kawasan deretan pokok-pokok bakau lama yang dah reput dan tumbang. Okey, bila kalau korang terjumpa, kalau korang casting di mana-mana sungai muara yang ternampak kawasan-kawasan begini, kawasan-kawasan bakau lama yang berderet tetapi nampak macam kayu tu reput, maksudnya banyak dah bakau-bakau tu tumbang. Okey, bermaksud batang-batang bakau tadi tu berada di dalam air. Jadi
Kalau kita tak tahu di mana lokasinya, trolling adalah satu teknik yang berkesan untuk kita cover kawasan-kawasan ni. Dan sewaktu kami pun decide untuk trolling sepanjang deretan bakau tersebut, waktu trolling sebaik-baiknya jangan kita biarkan jangan kita biarkan gewang tu berenang terus je lah. Kita selang-selikan dengan kita jerking, kita unjuk-unjuk sikit. Dan tengok apa yang berlaku. Aku unjuk-unjuk sikit. Bom, saya teringin siakap ni lama betul tak ada ketak kena. Cakap. Asyik. Selungsung. Mana? Tapi mau di trolling lah. Tak kisah. Kena strike. Yes. Tak tahulah. Alah lucut. Alah lucut. Tapi sayang, ikan sambal tak kemas. Sebab dah hook up, tak kemas lah. Mungkin dia kena CP-CP lah. So aku suspect itu mungkin MJ lah. Mungkin MJ. Jadi bermakna teknik tadi tu berkesan. Strategi untuk trolling di kawasan itu berkesan. Bermakna ada ikan bersembunyi di dalam reba, ataupun kalau orang Sabah panggil bangkar, di dalam air. Selain daripada trolling, okay, kat manakah spot-spot kawasan yang kita nak cast? Okay, memang betul trolling ni dia punya strike tak sama feel macam kita cast. Kita kata cast, pump kena tu lebih, kata feel dia, adrenalin dia lebih mengujakan berbanding daripada trolling. Kalau kita casting, kat mana tempat-tempat yang kita nak cast? Okey, pertama sekali cari bangkar-bangkar ataupun reba-reba yang tenggelam dalam air. Kadang-kadang kita nampak pucuk je. Bermakna ada reba di dalam air. Cast di kawasan sebegini. Okey, antara lain kita cast di persimpangan-persimpangan sungai. Dalam sungai utama dia akan ada sungai kecil. Sungai-sungai kecil yang keluar daripada kebun-kebun hutan-hutan tu kan. Di persimpangan tersebut, jika simpangnya dalam, tolong cast. Sebab ini juga antara kawasan favourite aku untuk cast kalau di kawasan muara. Kalau aku nampak simpang, mesti aku akan singgah dan cast. Strike. MJ kan? MJ. Yes. Alhamdulillah. Yeah. Si comel yang pertama. Alhamdulillah. Dapat juga. Alhamdulillah. Juvenile size. Ini boleh bawa balik. So dapat juga aku lesen pagi ni. Syukur Alhamdulillah, tak kumpau. Selamat. Dapat aku strike pembukaan pagi tu. Saya ikut MJ size boleh makan lah. Size remaja tak besar sangat, tapi boleh lah untuk kita makan size tu. Kata apa, tidak kecil sangat lah. Boleh kita tapau. Kemudian lepas aku strike tu, semangat lah kan. Daripada mungkin aku strike tu pukul 9 ke 8.30 lah, awal lah. So kas beratus-ratus kas aku rasa. Sampailah ke matahari terpacak atas kepala. Langsung tidak ada sambaran. Macam-macam tempat, macam-macam teknik aku dah pakai lah. Aku pakai SP dah, pakai udang lah, udang direct. Aku pakai gewang selam lah, trolling, macam-macam teknik kami dah cuba, tapi still tak dapat apa persambaran. Dan kita orang decide untuk rehat lah. Sesi petang Tekong terus decide untuk kita mulakan sesi petang kita dengan trolling. Macam aku cakap tadi, trolling ada bagusnya, dia boleh cover banyak spot-spot yang berada di dasar sungai. Sebab kita boleh lepaskan gewang lebih jauh, dan gewang lebih selam lebih dalam, boleh sampai ke struktur-struktur yang berada jauh di tengah sungai. Cecah dasar tau. Cecah. Tetapi masalahnya satu, trolling ni mengantuk, babe. Trolling memang mengantuk. So kita trolling. Aku pun lemah. Memang mengantuk. Itu je masalah trolling. Trollingnya ngantuk. Tadi rehat tak ngantuk.
Lepas tu bila dah sampai ke penghujung, dah jauh lah kami trolling, Tekong decide kata okay lah, kita pusing balik lah, dah jauh kita trolling ni. Bila nak waktu tengah gulung tu, masa Tekong tengah turnkan boat, aku ternampak satu sempang yang berpotensi. Dan hati aku berkata dalam hati, woi, aku rasa macam ada ni MJ. Jap. Oh, strike. MJ kot. Paling sana. Situ. Mantap. Oh, besar. Wah, Size. besar. Woo. Alhamdulillah. Good size MJ. Yihi. Batu ada. Trolling dia masuk dalam ni. Oh, size oh. Oh, sekali baling ya. Mantap. Gerak hati tu nak baling. Alhamdulillah. Selepas trolling dengan tu, betul lah bang, segar terus. Aduh. Alhamdulillah. Good size. Ai. Timbang. Dah 2 pound dia. Ini ada timbang digital ni. Saya ada. Tak sampai sekilo. See, apa aku cakap? Sempang merupakan tempat bersembunyian ikan pemangsa. MJ ke, siakap ke, BB ke, akan duduk di kawasan-kawasan ni. Jadi kalau korang mancing di mana-mana muara, nampak simpang, berhenti dan cast. Korang boleh cast di hujung, tengah, hujung sini, tengah, hujung sini. Buatlah balingan 3-4 kali, barulah pindah ke spot seterusnya, kerana ini adalah kawasan-kawasan berpotensi untuk kita strike. Alhamdulillah. Balik pun balik begini senyum. Besar. Lepas tu kami kas tak ada. Waktu tu pun dah agak lewat petang juga. Terus boatman ajak pergi tempat yang dia strike BB pagi tadi. Sampai je situ, ada laku 3-4 kali gas. Lagi sekali boatman kena, Abang Lajim kena lagi BB. Oh, BB. BB kasar. BB. Boleh bang? BB tu. Kuat oh. BB. Besar saiz. Okay, bang, patah rod. Ayuh. Jadi, so itulah dia ikan penutup pada trip kali ni. So, itulah pengajaran dalam video yang aku nak sampaikan untuk trip kali ni. Okay, so harap ada manfaat yang korang dapat daripada penceritaan aku tadi. Okay,
Strike, tengok juga strike. So korang harap korang dapat apa message yang aku nak sampaikan daripada trip yang aku pergi kali ni. Okay, jadi apa pun pertama sekali thank you Abang Najim, thank you untuk trip hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi trip akan datang. So jangan lupa subscribe, komen dan like Arif Fishing. Thank you for your support. Siapa yang tak dapat lagi baju ni, hasil dia dapatkan segera. Nanti aku bagi link kat bawah. Okay geng, jumpa lagi. Assalamualaikum.